Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah today kita akan teruskan lagi dengan topik semalam. Semalam saya lebih membincangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh jemaah Islamiah dari segi aspek kepimpinan. Okay, pada hari ini fokus saya kita akan membincangkan tentang masalah-masalah secara lebih detail. Okay, saya akan berikan contoh supaya point saya akan dapat difahami dengan lebih mudah. Alright. Okay, before that, let us start with Kitab Al-Fatihah. Okay, accountability ni maksudnya kebertanggungjawaban. Contohnya satu tindakan ataupun penilaian ataupun keputusan yang saya buat dan anda kata keputusan itu gagal. Jadi saya sebenarnya akan boleh dipersoalkan, akan boleh di-query. Okay. Tindakan saya tersebut, penilaian saya tersebut boleh dipersoalkan. Dia biasanya melibatkan dua pihak. Sama ada pihak tersebut, pihak yang lebih atas daripada saya atau pihak yang di bawah saya. Okey. Contoh dalam kepimpinan Islam, okey, accountability ni, of course, kita ada dua dimension dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia, dimensi pertama, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bertanggungjawabkan tu, kalau daripada aspek akhirat, kita akan menjawab di hadapan Allah di atas segala kegagalan yang kita buat. Tindakan, niat, perkataan, perbuatan, everything will be questioned. If you look into the definition, one actions or judgment and failures to act, okay, yang dilakukan, and then tiasa boleh di question, boleh diperhalusi lagi, boleh dinilai. Right. Accountability ni perlu ada sebab ianya akan mengelakkan salah laku ataupun skandal. Sekiranya tidak ada accountability dalam kepimpinan dalam satu organisasi, okay, akan mudah, organisasi tersebut akan mudah terdedah kepada salah laku ataupun skandal. Daripada segi aspek Islam, okay, dari segi aspek agama, dari segi aspek Islam, ia berkaitan rapat sebab ada perkataan ini. Perkataan ini dalam Al-Quran, if I'm not mistaken, ada 8 tempat yang menggunakan perkataan hisab. Saya nak cuba Ustaz tengok balik tempat-tempat yang dinyatakan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla berkaitannya hisab. Okay. Dan masalah accountability ni sekiranya tidak boleh wujud dalam organisasi, maka tidak akan ada kepercayaan di kalangan ahli terhadap kepimpinan itu sendiri. Antara contoh tiada accountability dalam sesuatu kepimpinan, we can actually detect, kita boleh nilai, kita boleh tahu suatu kepimpinan, satu organisasi itu tidak ada accountability sekiranya tidak ada keterbukaan. Okay. Ataupun ketelusan. Ataupun sekiranya sesuatu organisasi ataupun pimpinan tersebut tidak boleh diaudit. Sekiranya tidak boleh diaudit. Bukan audit dalaman. Audit luar. Okay. Maknanya tidak ada ketelusan. Katakanlah saya ambil contoh, you have some kind of amounts dalam you punya financial account of your organisation, and then during the AGM, there's no audit in terms of cash flow, mana duit tu pergi, tempat mana dibelanjakan, kepada siapa. Okay. Jadi,
Jadi macam yang saya nyatakan tadi, anda kata accountability tak ada dalam kepimpinan dalam organisasi Islam, then kepercayaan tersebut akan musnah, akan hancur, sukar, sebab pengikut ataupun ahli dalam suatu organisasi tersebut dia melihat kepada accountability sebagai satu perkara yang boleh mereka letakkan komitmen untuk berada ataupun berada dalam organisasi tersebut. Okey, itu perkara pertama antara masalah kepimpinan dalam Islam. Okey. Okey, yang kedua, transparansi ataupun ketelusan ketelusan dalam in terms of sharing information, sharing informasi, informations. Okay. So tiada perkara yang hendak ditutup ataupun disorokkan. Jadi ahli boleh dengar, boleh tahu dengan jelas, boleh bertanya. Okay. Transparansi dan accountability ni dia berkait rapat, dia closely related. Okay. Dan biasanya transparansi ni dicapai melalui soalan-soalan kritikal ataupun melalui feedback yang diberi bagaimana pihak pentadbir ataupun pihak pengurusan menerima feedback, secara terbuka. Sekiranya adanya kritisism, sekiranya adanya kritikan ataupun adanya soalan ataupun adanya nasihat, feedback tersebut dibekalkan pula dengan relevant information. Berterus terang tentang tindakan yang diambil ataupun expenditure yang digunakan. Hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan anda kata Fatimah mencuri something, and then Rasulullah sendiri yang akan kerat tangan Fatimah Az-Zahra. Actually that shows that Rasulullah SAW is honest and is a very transparent person. Okay, dalam khilafah Rasulullah, empat khalifah after the Rasulullah SAW, okay, you can see the transparency element, okay, di mana apabila kita basically tahu apa yang Umar Al-Khattab makan, apa yang dipakai, rumah dia macam mana, kehidupan dia macam mana, expenditure negara tu macam mana. That's very transparent. Okay. So kita tahu yang Rasulullah SAW tidur atas what they call it, tikar, daun daripada daun, if I'm not mistaken, daun daripada daun kurma, daun tamar, daun pelepah tamar. So that's very transparent. People can see. Waktu dia meninggal pun orang tahu. Okay, but harta memang tak ada. Only few stuff. So that shows to the extent yang kita boleh lihat. Nampak? Okay, alright. Okay, cuba lihat. Saya nak ustaz dan ustazah cuba lihat pada elements of transparency dan cuba kaitkan dekat sini. Tengok surah Al-Baqarah ayat 282. Okay, cuba nyatakan dalam komen bagaimana dianya ayat ini berkaitan dengan transparency. Okay. Okay, yang ketiga ni mesti ada, memang ada. Bukan saja pada pemimpin, even daripada orang biasa pun. Bersifat terbuka. Apabila kita bersifat terbuka, okay, kita lebih mudah untuk mendengar pendapat, idea, pandangan dan juga perspektif yang berbeza ataupun yang sama berkaitan dengan diri kita atau perkara-perkara lain. Okay. Ini perlu dalam kepimpinan Islam pada hari ini. Basically apa yang saya nyatakan, yang tiga perkara ni sebenarnya apa yang kita basically lack of, kita kurang dalam organisasi Islam. Contoh our members of the organisation ataupun jemaah, kita rasa macam cara kita uruskan duit ni tak kena lah, tak betul. Okay. And then perkara tersebut dia address secara terbuka ataupun secara
di khalayak ramai, the first thing that we should do is we need to call and then sit and discuss rather than kita bersifat deny. Okay, kita dengar dulu. Pertama ialah we need to actually listen. Kena faham, kena dengar. Okay. Dan kita sebagai pemimpin yang di atas, when I said mendengar tu, maksud mendengar dengan betul, mendengar dengan sepenuhnya, attentive listening. Okay. And then cara kita jawab tersebut, we have to be very open, yang kita basically ambil kira, kita hargai masa yang diberikan untuk bertanya ataupun to address dia concern. Mana kita bukan meremehkan ataupun melecehkan dia punya kritikan. Okay. Kalau kita tak terbuka, okay, kita sebenarnya basically actually reflects yang basically we are not ready, tak bersedia untuk jadi pemimpin. Kita sebenarnya takut, we have a fear. Dan if you are true, kalau kita bersifat benar, kalau kita betul, we don't have to be afraid of anything. Kita kena being transparent lah. Okay. Okay, dan sifat keterbukaan ni dia basically ada 3 types. Satu, untuk menerima nasihat. Okay, tulislah kat sini. Okay, keterbukaan dalam menerima nasihat, dalam menerima kritikan. Okay, walaupun kadang-kala kritikan tu tak semestinya betul. Kritikan ada kritikan yang membina, ada kritikan yang merosakkan. Okay, andai kata pengikut kita datang and address, okay, memberi kritikan yang merosakkan. Jadi kita kena address, kita kena beritahu, okay, itu tak benar, kita kena jelaskan. Kita kena patah balik kepada nombor 2 tadi, being transparent. Kita kena tunjuk balik di mana salah faham tu bermula, macam mana salah faham tu berlaku. Okay. And then we don't have to be defensive. Okay, setengah orang dia bersifat defensif. Kadang-kadang kritikan tu membina. Bila dia kritik tu sebenarnya dia care, dia peduli, dia sayang. It's not really not to destroy. It's not that. Okay. Okay. Dan nombor 3 adalah ini pun penting, menerima kepelbagaian. Okay. So saya nak dengar pendapat Ustaz tentang kaedah-kaedah kita dalam masyarakat majmuk di Malaysia, okay, tentang bagaimana untuk kita menerima kepelbagaian dalam dakwah. Saya tak nak kita lihat kecilkan perspektif hanya daripada lingkungan perbezaan agama semata-mata, sebab dunia sekarang ni dah jadi complicated. Kepelbagaian tu bukan daripada segi religion ataupun races, bangsa, ataupun languages, dari segi bahasa, ataupun dia berkaitan dengan gender. Okay, saya yakin ustaz dengan ustazah pernah nak set up Google account sekarang kan. Sekarang ni dia ada sama ada male, dia ada female, ataupun dia ada satu lagi, prefer not to tell, ataupun dia ada third dimension, dia bukan lelaki ataupun perempuan. Okay, ini pengalaman saya waktu dekat US. Okay, saya ada kawan, okay, dalam kelas saya, yang orientation dia lebih kepada homosexual, bisexual, okay, ataupun gay, dalam kelas saya. Alright. Dan mereka ni selalu tanya pelbagai-bagai perkara berkaitan dengan Islam. Okay. Alright. Dan in terms of ada yang bersifat asexual ni dia tak ada preference in terms of sama ada dia lelaki ataupun perempuan, ataupun dia tidak tertarik pada lelaki ataupun perempuan.
basically kita ada nafsu. Okay, saya pernah jumpa manusia yang ada sifat-sifat sebegini. Okay, jadi ini yang saya maksudkan dakwah untuk kepelbagaian. Kepelbagaian yang bukan saja tertakluk kepada religion, perbezaan dari segi agama semata-mata, perbezaan dari segi bangsa, agama, bahasa, jantina, kecenderungan jantina, lelaki yang cenderung untuk wanita. Saya tak kata kita basically merubah agama kita, yang salah tu kita kata betul for the sake of untuk memuaskan hati setiap orang. Saya tak kata macam tu. Tapi apa kaedah ataupun apa kaedah dakwah untuk golongan-golongan sebegini? Saya kagum dengan Ustaz Abid Liu, approach yang digunakan dalam membawa semula, mengembalikan semula ataupun mengingatkan semula golongan homoseksual atau biseksual tentang Islam. Saya kagum dengan approach yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu. Okey, itu antara perkara yang boleh kita bincangkan dalam aspek keterbukaan. Dan ini sebenarnya adalah masalah kepimpinan dalam Islam. Alright. Okey. Okey, saya nak dengar pendapat Ustaz dalam hal ini. Okey, dan juga political kecenderungan politik. Kecenderungan politik. Right? Okay, ini berada di bawah. Saya nak dengar Ustaz dengan Ustazah punya opinion berkaitan dengan hal ni. Okay, sebab kita bincang dalam konteks dakwah. Alright. Okay, kita juga ada masalah kepimpinan daripada segi elemen komunikasi dengan interaksi. Communication and interactions. But I don't want to deal with that a lot because I think Ustaz dan Ustazah sedia maklum dimension communication and interactions. Komunikasi dua hala, interaksi antara lelaki dengan perempuan, kaedah dia bagaimana, right? Saya rasa benda tu tak jadi masalah yang besar. Saya rasa saya tak perlu kupas pun. Okey, dan yang terakhir sekali, masalah kepimpinan dalam Islam adalah kegagalan merancang. Mudah saja dari segi definisi, maknanya tak cakap. Ataupun menunjukkan kegagalan untuk merancang aktiviti daripada segi aspek pengurusan. Merancang adalah salah satu proses yang konsisten, bukan dibuat sewaktu awal tahun ataupun hujung tahun semata-mata. Okay, of course kita buat perancangan aktiviti organisasi awal tahun, tapi kadang-kadang akan berlaku perubahan. Jadi kita kena cakna dengan plan A, plan B, plan C dan plan D. Bukan saja daripada segi aspek aktiviti, tetapi kewangan, ahli, masalah-masalah yang mungkin timbul. So, kena merancang in terms of that. Kena ada ability untuk predict, untuk menjangka apa yang akan berlaku. Okay. Contohnya, waktu COVID ni saya dengar ada beberapa masjid disebabkan oleh selalunya duit tu sentiasa dapat melalui kutipan derma tiap-tiap hari Jumaat kan. Tapi musim COVID, waktu PKP hari tu, movement memang tak ada langsung, tak ada pergerakan langsung, orang tak boleh pergi masjid, solat semua kat rumah, termasuk sembahyang Jumaat. Jadi masjid perlukan duit ataupun dana. Jadi sepatutnya masjid kena ada tabung kecemasan yang boleh digunakan sewaktu kecemasan, betul tak? Samalah juga macam kita yang makan gaji ni, berdasarkan apa yang saya faham, kita kena ada perancangan waktu-waktu kecemasan. Contohnya duit dalam simpanan perlu ada untuk 3 bulan gaji yang perlu ada dalam simpanan untuk bagi memastikan sekiranya berlaku kecemasan, at least we have something to work on. Okay, alright.
Kemampuan untuk merancang sebenarnya menunjukkan bahawa organisasi ataupun jemaah tersebut mempunyai visi dan bergerak ke arah mencapai matlamat visi tersebut. Pada YouTube saya sebelum, saya kata pentingnya struktur kan, struktur pengurusan. Struktur pengurusan. Okey, struktur pengurusan itu sebenarnya berfungsi untuk membantu merealisasikan visi dan memastikan visi matlamat dicapai berasaskan kepada visi yang telah matlamat-matlamat yang telah dibentuk. Okey. Jadi pengurusan akan bergerak bersama untuk menilai, memastikan gerak-gerak kerja bagi aktiviti-aktiviti yang telah dibuat sepanjang tahun. Okey. So basically ini antara masalah-masalah dominan, masalah-masalah besar dalam kepimpinan Islam, dalam organisasi Islam, yang mana sekiranya kita tidak ada, anda kata kepimpinan Islam tersebut, organisasi Islam tersebut berkait rapat dengan dakwah, maka dakwah tersebut akan rosak disebabkan oleh masalah-masalah dominan tersebut. Yang masalah dominan yang saya nyatakan di sini. Okey. So kita sudahi dengan tasbih kifarah yang surah Al-Asr. Okey. Subhanallah. Okay, saya nak Ustaz dengan Ustazah mungkin boleh komen tentang pengalaman penglibatan dalam organisasi ataupun jemaah Islamiah. Mungkin nampak ada beberapa perbincangan yang kita boleh discuss ataupun boleh share dengan saya. Okay, jazakallah khair. Assalamualaikum.